Salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, kami akan membentangkan assignment dalam bab 5 yang bertajuk Entrepreneurship Support System. Dalam video ini, akan merangkumi 4 jenis agensi diikuti dengan fungsi dan kepentingannya. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya John Fred Arsenia dan nombor matrik saya adalah 07 DKA24F1006. Selamat sejahtera kepada Sejim. Nama saya Nur Fatin Razana binti Rajka, nombor matriks F1014. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Uzaiman bin Khairuddin, nombor matriks saya 07 DKA24F1030. Salam sejahtera, nama saya Nur Shalawati binti Gianto dengan nombor matriks F1046. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Zulmi bin Muhammad Yusof. Nombor matriks saya adalah 07 DKA24 F1059. Nama saya Gwendolyn Gadung. Nombor matriks saya adalah F1119. Untuk agensi yang pertama ialah agensi kewangan. Agensi ini memainkan peranan penting dalam membantu usahawan mendapatkan modal. Contohnya, Tekun Nasional memberi pinjaman mikro kepada peniaga kecil supaya mereka boleh memulakan atau mengembangkan perniagaan. Mara pula lebih fokus kepada membantu usahawan Bumiputra dengan skim khas. SME Bank menyediakan package pembiayaan lebih besar untuk perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Manakala Bank Rakyat dan Bank Islam menawarkan pembiayaan berasaskan prinsip Islam yang bebas riba. Untuk fungsi pula, yang pertama adalah memberikan modal untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan. Seterusnya, yang kedua, menawarkan pinjaman, geran, skim mikrokredit atau pembiayaan khas. Seterusnya, yang ketiga, menawarkan khidmat nasihat keuangan dan pelaburan kepada usahawan. Yang terakhir, menyediakan skim insentif untuk menggalakkan lebih ramai usahawan baru. Seterusnya, antara kepentingan agensi kewangan yang pertama adalah membantu mengatasi kekangan modal. Sebagai contoh, usahawan kecil sering menghadapi masalah modal untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Bantuan kewangan dapat mengurangkan beban ini. Yang kedua, menyokong pertumbuhan ekonomi dengan memperbanyakkan peluang perniagaan. Sebagai contoh, lebih banyak usahawan berjaya ditubuhkan dapat meningkatkan lagi ekonomi negara dengan lebih rancak dan berdaya saing. Yang ketiga, mengurangkan kadar kegagalan bisnes akibat kekurangan dana. Dengan adanya sokongan kewangan dan bantuan lain, dapat mengelakkan usahawan gulung tikar pada peringkat awal. Yang keempat, memberi peluang kepada usahawan kecil untuk bersaing dengan syarikat besar. Dengan bantuan modal, bimbingan, dan peluang pasaran, usahawan kecil lebih yakin untuk menandingi syarikat besar. Mari kita lihat agensi latihan. Yang pertama adalah ISKEN, Institut Keusahawanan Negara. Ia merupakan kursus keusahawanan, pemasaran digital, dan pengurusan keuangan. Yang kedua adalah HRD Corp, Women Resource Development Corporation, yaitu latihan pembangunan kemahiran tenaga kerja. Yang ketiga adalah MARA, yaitu program latihan kemahiran teknikal dan vocational. Yang keempat adalah SME Corp Malaysia, yaitu kursus pembangunan usaha PKS. Okey, kita beralih pula kepada fungsi agensi latihan. Yang pertama adalah untuk melatih usahawan dari segi kemahiran teknikal, pengurusan, pemasaran dan digital. Yang kedua adalah untuk menyediakan program pembangunan usahawan muda dan belia. Yang ketiga adalah untuk memberi kursus, seminar atau bengkel keusahawanan. Yang keempat adalah untuk memberi bimbingan dalam inovasi produk dan teknologi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kepentingan agensi latihan. Agensi latihan sangat penting kerana ia membantu usahawan lebih bersedia untuk menguruskan perniagaan mereka dengan lebih sistematik. Selain itu, melalui program latihan yang disediakan,
Usahawan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya mereka lebih kompetitif di pasaran. Agensi latihan juga membimbing usahawan supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasaran semasa, contohnya dalam bidang pemasaran digital. Akhir sekali, latihan ini mampu meningkatkan keyakinan diri usahawan untuk terus bersaing dalam pasaran yang semakin mencabar. Seterusnya, beralih pula kepada agensi khidmat nasihat. Yang pertama, SME Crop Malaysia memberi nasihat dalam strategi pembangunan perniagaan supaya usahawan kecil dan sederhana dapat berkembang dengan lebih sistematik. Yang kedua, Sirim Berhad menyediakan nasihat tentang standard produk, kualiti dan inovasi teknologi agar produk tempatan menempati piawai antarabangsa. Yang ketiga, SME Crop Malaysia. Ia fokus dalam strategi pembangunan perniagaan termasuk aspek pengurusan, pemasaran dan operasi. Yang keempat adalah MATRE, iaitu Malaysia External Trade Development Corporation. Ia membantu usahawan untuk mendapatkan nasihat dan peluang untuk mengekspor produk ke luar negara, membuka peluang antarabangsa. Mari kita lihat pada bahagian fungsi hikmat nasihat. Yang pertama adalah membimbing usahawan dalam membuat keputusan perniagaan. Yang kedua adalah memberi panduan dari segi pengurusan, teknologi, pasaran, dan undang-undang. Yang ketiga pula adalah menyediakan konsultasi untuk perancangan strategi jangka pendek dan panjang. Yang keempat pula adalah menilai kekuatan dan kelemahan bisnes untuk penambahbaikan. Mari kita lihat pada bahagian kepentingan hikmat nasihat. Seterusnya, yang pertama adalah mengurangkan risiko kegagalan perniagaan. Yang kedua pula adalah membantu membuat perancangan yang lebih tersusun. Yang ketiga pula, memastikan produk menepati piawaian dan kualiti pasaran. Yang keempat pula, membuka peluang kepada usahawan menembusi pasaran global. Terusnya, agensi khidmat pemasaran. Terdapat Mara Digital Mall. Mara Digital Mall adalah sebuah platform khusus untuk memasarkan produk Bumiputera. Tujuannya ialah memberi peluang kepada usahawan Bumiputera untuk memperkenalkan produk mereka secara lebih meluas, sama ada secara fizikal maupun digital. Yang kedua, Medtrade Malaysia External Trade Development Corporation. Medtrade berperanan membuka peluang ekspor kepada syarikat tempatan. Mereka membantu produk Malaysia menembusi pasaran antarabangsa melalui pameran, promosi, dan program perdagangan global. Seterusnya yang ketiga, SME Corp Malaysia. SME Corp memberi sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Mereka membantu meningkatkan visibility produk tempatan supaya lebih dikenali dalam pasaran. Dengan bantuan ini, PKS dapat memperluaskan perniagaan Malaysia. MDEC Malaysia Digital Economy Corporation. MDEC pula menekankan kepada pemasaran digital. Mereka menyokong usahawan untuk menggunakan platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Ini penting kerana kebanyakan pengguna kini membeli secara online. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi agensi nikmat pasaran. Yang pertama, kita perlu membantu usahawan memasarkan produk di dalam dan luar negara. Kedua, menyediakan platform promosi seperti expo, pameran dan portal digital. Yang ketiga, ialah memberi latihan kepada strategi pemasaran moden dan digital. Dan yang terakhir ialah menghubungkan usahawan dengan pengedar dan pemborong antarabangsa. Sekarang kita lihat pula kepada kepentingan agensi khidmat pasaran. Agensi ini membantu produk usahawan menjadi lebih dikenali dan menembusi pasaran yang lebih luas. Melalui promosi dan bantuan pemasaran, ia juga dapat meningkatkan jualan serta keuntungan
usahawan. Selain itu, khidmat pasaran sangat penting untuk membina jenama yang lebih kukuh supaya mendapat kepercayaan daripada pelanggan. Akhir sekali, agensi khidmat pasaran juga memberi akses kepada rangkaian pelanggan antarabangsa sekaligus membuka peluang usahawan ke peringkat global.